sekarang saya menjemput Lembah Pantai 10 minit. Terima kasih Datuk Yang Tua. Sebelum Lembah Pantai mula, saya sarankan supaya ahli yang berhormat semua menepati masa kerana telah ditetapkan pukul 4 Yang Berhormat Menteri akan menjawab. Sila. Ya, Terima kasih Datuk Ketua, dan saya prihatin tentang nasihat dan petua yang telah disampaikan. Saya berdiri di sini sebagai ahli parlimen yang bukan ada skim Felda dalam kawasan Lembah Pantai, tetapi saya dibesarkan dalam suasana Felda. Ayah saya dulu mula masuk Felda tahun 1969. Ayah saya pada tahun 1989 diangkat menjadi pengarah besar Felda dan bekerja di bawah Tan Sri Raja Alias, seorang yang bukan peneroka tetapi merupakan pentadbir Felda antara yang terbaik dalam sejarah Felda. Tadi Greg menyebut Yang Berhormat Pekan telah melakukan segala-galanya. Memang benar, apa yang kita lihat yang ada di hadapan kita pada hari ini membuktikan Yang Berhormat Pekan telah melakukan segala-galanya terhadap Felda. Terima kasih di atas pengakuan itu. Bagi saya, Datuk Yang Bertua, apa yang kita saksikan pada hari ini, setiap institusi yang mana dicerakinkan di dalam Dewan Yang Mulia ini amatlah jelas. Apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri di awal tadi tentang kedurjanaan tadbir urus korporat, corporate malfeasance, bukan sahaja kita saksikan dalam Felda, tapi kita saksikan dalam tabung haji, kita saksikan dalam 1MDB, dan ini merupakan satu realiti berhadapan yang kita hadapi sekarang, bukannya dongeng seperti yang diceritakan oleh pihak di sebelah sana. Kerana rakyat sedia maklum keadaan kita pada hari ini berlaku, dan keadaan yang begitu teruk yang kita saksikan dalam institusi-institusi yang sepatutnya menjaga orang Melayu, orang Malaysia, peneroka, dirosakkan oleh beberapa kerat yang ada di sebelah sana. Maka saya ingin tekankan di sini beberapa perkara. Tadi Yang Berhormat Pontian ada menyatakan tentang kos program penanaman semula. Saya cuma nak terangkan ataupun minta Yang Berhormat Menteri Ahli Ekonomi memberi penjelasan yang ada tertera di muka surat 17 dalam kertas putih ini, menunjukkan bahawa angka yang disebut oleh Yang Berhormat Pontian tadi, RM254,400 adalah jumlah maksimum, manakala kos penanaman semula sawit bagi tempoh 3 tahun pertama adalah RM40,000, bukan keseluruhan jumlah itu. Ya, jadi itulah sebabnya saya rasa Yang Amat Berhormat Langkawi terpaksa melanggar presiden dan bangkit untuk menegaskan bahawa Yang Berhormat Pontian dan ramai di sebelah sana hidup dalam satu fantasi. Ya, hidup dan bercerita bagai di alam yang tidak wujud, ya, yang dongeng semata-mata. Dan bagi saya ini adalah satu keadaan, satu simptom. Muka surat 12 RM254,000. Saya tak berikan. Duduk. Ya, tadi saya minta berdiri setelah tak diberikan. Sila duduk. Terima kasih. Minta kebenaran. Tak boleh cium tangan saya. Teruskan. Tak payah. Ya. Tak ada cium-cium tangan. Saya nak tegaskan bahawa pentadbiran cium tangan tak salah ini telah berjaya mengurangkan hutang. Ya, kalau kita lihat pada muka surat 16 tertera antara 1960 hingga 1987 hutang berjumlah 8.7 bilion yang telah dilangsaikan seawal tahun 2000, hampir difahamkan hampir 10 tahun lebih awal, dan ini berjaya di bawah pentadbiran pengurusi Felda pada waktu itu, Tan Sri Raja Alias. Maka yang ingin saya tanyakan kepada Yang Berhormat Menteri Ahli Ekonomi, bila masa pentadbiran itu, kalau kita lihat Tan Sri Raja Alias dilantik pada 1 hari bulan 5 1979 dan berhenti pada tahun 2001, ya, saya lihat ini adalah antara yang paling lama, dan kejayaan yang beliau telah bawa kepada Felda ini, bagaimana kita boleh pastikan pengurusan yang seterusnya mampu membawa Felda kembali ke zaman kegemilangannya. Dan bagi saya yang paling penting adalah untuk memastikan tidak lagi ada ahli politik yang menjadi pengurusi lembaga Felda selepas ini.
Adakah pihak kerajaan boleh menjamin seterusnya kita tidak akan lagi mengulangi amalan yang mana salah satu pengerusi lembaga Felda, iaitu Yang Berhormat sebelum ni Tan Sri Issa, yang telah dikenal pasti sebagai FO1, Felda Officer 1, telah melakukan satu perkara yang cukup merosakkan kepada institusi Felda itu sendiri. Sebelum saya kembali ke Dewan tadi, saya terserempak dengan seorang bekas ahli lembaga Felda, yang mana beliau telah memaklumkan sewaktu beliau memegang jawatan, sewaktu zaman Tan Sri Issa, FO1 ini, rata-rata mereka telah diarahkan untuk melepaskan jawatan mereka. Saya tak pasti sama ada ini benar ataupun tidak, tapi beliau memaklumkan kepada saya. Dan saya merasakan bahawa dari segi tadbir urus, kita perlu pastikan tidak lagi berlaku satu kedurjanaan terhadap institusi ini. Saya ingin menegaskan beberapa perkara dalam minit-minit yang terakhir ini. Saya melihat selain daripada memastikan tiada lagi ahli politik yang menjadi pengerusi Felda, pihak kementerian perlu bertegas bahawa Felda ini jangan sekali-kali kita ulangi amalan melihat ia sebagai satu tabung duit politik. Sewaktu ayah saya yang berada dalam dewan di sini, Datuk Fadil Yunus, sewaktu beliau dan Tan Sri Raja Alias mentadbir Felda dulu, hutang hampir kosong. Cash money, liquid cash dalam Felda dengan izin, saya difahamkan 6 bilion ringgit. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita lihat dalam buku ini. Ini bukan fantasi, ini bukan dongeng, ini ada realiti. Dan saya lihat ada pihak yang enggan menerima realiti ini. Bagaimana boleh jadi? Bagaimana kita boleh rosakkan institusi Melayu ini? Siapa yang sepatutnya dihadapkan ke mahkamah? Sewaktu ahli-ahli parlimen backbench diberikan sedikit taklimat, saya buat pertama kali merasa nak menangis melihat sendiri angka-angka pelaburan-pelaburan yang buruk yang telah dilakukan. Sama seperti tabung haji, sama seperti 1MDB, dengan izin throwing good money after bad. Bagaimana boleh diluluskan pembelian dataran aras di Sarawak, syarikat yang memegang 11,000 hektar tanah di Limbang, yang rupa-rupanya setelah dibeli syarikat ini, didapati ia adalah tanah NCR, provisional lease, tidak boleh dilakukan apa-apa. Bagaimana 148 juta ringgit telah diluluskan untuk dilaburkan dalam syarikat ini, dan beberapa tahun kemudian impairment dengan izin yang telah berlaku adalah sebanyak 146 juta, menjadikan nilai syarikat ini on paper cuma 2 juta ringgit. Please explain kepada orang Melayu peneroka bagaimana kita telah membenarkan Felda mengguna wang ringgit yang diusahakan oleh peneroka, yang sebenarnya sepatutnya milik peneroka, untuk membeli syarikat seperti ini. You explain. Ini bukan fantasi, ini adalah reality, ini bukan dongeng. Kasih panas sikit. Banyak lagi dalam ini daripada Ernst & Young. Kita nampak baru 8 perkara yang diaudit. Cuba bayangkan tadi Greg sebut tentang dosa dan pahala. Siapa sebenarnya yang berdosa? Siapa? Balai Felda, tempat saya dulu bermain, sekarang dah tak ada. Ibu pejabat Felda dulu, bangunan dah tak ada, tanah dah tak ada. Apa dah berlaku? How can you look at yourself in the mirror? Bagaimana tuan-tuan yang Muhammad di sebelah sana boleh
bangun untuk menatap wajah dalam cermin? Ataupun adakah tuan-tuan yang Muhammad bila melihat dalam cermin itu tidak nampak apa-apa? Saya harap kita dapat melalui kertas putih ini memastikan kita tak mahu, bukan kita nak membalas dendam, bukan. Yang kita nakkan adalah untuk menegakkan keadilan. Datuk Yang Tua, Menara Felda tersergam indah depan KLCC. Pontian, Itu pun bila minta jangan kebenaran, Pontian tadi dah berikan peluang untuk bahas kan. Jika semua orang ikut perangai Pontian, kita tak payah bersidang.